الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Mana? قال المصنف رحمه الله. Dan makna menghilangkan itu, yaitu bahawa jadi oleh suatu itu tiada sesuatu seperti barang yang adalah ia dahulunya. Qala al-musannifu rahimahullah. Dan bermula makna menghilangkan itu. Jadi minggu sudah kita belajar tentang ta'alluq bagi sifat qudrat Allah, yaitu tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan dia tu tiap-tiap mungkin atas muwafaqat iradatnya. Jadi al-musannif nak terangkan pula kepada kita apa maksud makna menghilangkan dia. Jadi katanya al-musannif, dan bermula makna, yakni maksud menghilangkan itu, yakni menghilangkan tiap-tiap mungkin. Maksudnya, maknanya
yaitu makna menghilangkan, ialah bahawa jadilah, bahawa jadi oleh suatu itu ialah tiada sesuatu. Jadi la'alla zahirnya ada perkataan tiada. Jadi begini ibaratnya lah, bahawa jadilah oleh suatu itu. Suatu ni kita lah, kita ni, kita yang wujud ni, kita makhluk atau mungkin yang ada ni. Jadi apa? Jadi tiada sesuatu. Maknanya kita sekarang ni ialah maujud. Kita sekarang ni ada. Kemudian ada kita ni jadi tiada. Daripada ada berubah menjadi tiada. Tu maksudnya tiada sesuatu tu. Suatu tu suatu daripada mungkin lah. Baik, perbandingan dia seperti barang. Barang tu maksudnya kelakuan. Seperti sebagaimana barang ataupun kelakuan yang adalah ia suatu itu ialah dahulunya, nya tu suatu, dhamirnya tu kembali kepada suatu. Tu maksud menghilangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat qudratnya menghilangkan akan tiap-tiap mungkin. Maknanya menghasil, yakni mendapatlah oleh sifat kudrat Allah akan menghilangkan kita tiap-tiap mungkinat ini yang harus ada dan juga yang harus tiada. Jadi nak faham maksud menghilangkan, baik, maknanya kita sekarang ni ada. Ya, jawabnya ada. Kemudian dulu ni, sebelum daripada kita ada, ialah kita ni tiada. Dulu kita mana ada, dulu kita tak ada. Dulu kita ni kosong, hampa, tak wujud, tak ada apa-apa kejadian pun kita ni. Tu dahulunya. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengadakan kita. Allah Ta'ala telah menjadikan akan kita, maka jadilah kita, maka adalah kita. Kemudian ada kita lah ni, katalah sekarang ni kita lah wujud, kita lah ni ada, kan? Satu hari nanti akan kembali kepada tiada. Tiada suatu tu maknanya kembalilah kita yang ada ni lah ni kepada tidak akan ada dah suatu pun daripada diri kita ni. Hilang wujud kita. Hilang kewujudan kita ni sebagaimana dahulu.
Kan dulu kita memang tidak wujud. Kan? Memang dulu ni kita memang tak wujud. Nah, kita ni satu hari nanti akan menjadi tak wujud semula. Nah, lah ni kita ada, hidup adalah kita. Kan? Satu ketika nanti kitanya mati. Kita akan dimatikan. Nah, lalu akhirnya hancur binasalah kita. Hilang kewujudan kita. Ini maksud menghilangkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qudratnya, nah, ialah berkuasa. Kan? Ialah berkuasa, nah, menghilangkan akan kewujudan kita. Kita yang ada ni, adakah tidak ditakluki oleh sifat kudrat Allah? Ditaklukilah. Sifat kudrat Allah bertakluk di atas ke atas diri kita. Bertakluk ke atas diri kita tu sama ada pada pihak mengadakan kita ataupun pada pihak menghilangkan kewujudan kita. Itulah erti dia. Maksud sifat kudrat Allah Ta'ala, kan, yang boleh mengadakan, yang boleh meniadakan sesuatu, tu maksud dia. Baik. Jadi kita ni menerima dak apa orang panggil adam atau binasa? Iya. Kan, lah ni kita wujud, tapi satu hari nanti kita akan dimatikan kah tidak? Iya. Boleh menerima binasakah kita atau seluruh alam ni? Jawabnya iya. Samalah lagu seperti syurga, samalah seperti neraka. Nikmat syurga, nikmat dalam neraka, kan, kekal. Kekal. Syurga ni tak hancur sampai selama-lamanya lah syurga ni. Lagu tu lah neraka, kan, juga kekal, juga tak hancur, juga tak binasa. Tapi menerima binasa tak? Menerima. Sebab apa? Sebab dia juga mungkin. Syurga, neraka juga ialah mungkinat. Setiap perkara yang mungkin ialah bertakluklah ke atasnya oleh sifat qudrat Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak membinasakan akan syurga dan neraka, tak binasalah syurga neraka ni. Ada kekal lah sampai bila-bila. Tetapi sekiranya Allah Ta'ala berkehendak membinasakan syurga ataupun neraka, jawabnya boleh. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kan, semua syai'in minal mumkinat ini, semua perkara yang dipanggil mungkin ini, semuanya di bawah ta'aluk sifat qudrat Allah. Ini kita bahas secara akli dan secara hukum akli. Dan tidak ada sesuatu pun yang mesti, yang wajib atau yang mustahil ke atas Allah berkaitan tentang perkara yang mungkin ini. Kan? Kecuali kalau kita tilik pada janji Allah. Kecuali kalau kita perhati, kita tilik, kan, Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, kita pun duk baca selalu ayat-ayat Al-Quran, kan, menceritakan orang yang masuk duduk dalam syurga, kekallah dalam syurga, tak keluar. Makna kata syurga tu tak binasa, kan.
Sebaliknya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, kan dah baca surah lam yakuni tu kan, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik kekallah depa duduk dalam neraka selama-lamanya, diazab, disiksa. Bermaksud neraka tidak hancur kan, kekal sampai bila-bila. Pandang tilik kepada firman Allah ini, maka wajib syurga tu kekal, maka wajib neraka tu kekal. Wajib ni orang panggil wajib pada apa? Wajib aridi nama dia. Dulu kita duk belajar ada wajib zatilah, ada wajib aridilah kan, wajib yang baru datang. Iktibar janji Allah. Tapi pandang tilik kepada hukum akal, syurga neraka ni boleh tak sekiranya Allah Ta'ala berkehendak membinasakannya, membinasakan nikmat syurga, membinasakan azab neraka, menghilangkan kewujudan penghuni syurga, penghuni neraka. Akal duk fikir boleh pasal dia ni benda harus ada, harus tak ada. Itu orang panggil i'tibar, pandang kepada hukum akli kita, pandang kepada hukum janji Allah, namanya wajib aridi, kekal, tak binasa. Lagu itulah maksud dia. Nak fahamkan yang kita duk belajar ni, tapi masih tetap di bawah ta'alluq sifat kudrat Allah. Walaupun tidak binasa syurga dan neraka, tapi ia masih tetap di bawah ta'alluq kudrat dan iradat Allah. Itu huraian dia. Baik, habis dari situ. Itu nak faham makna meniadakan atau menghilangkan tadi. Dan inilah yakni makna menghilangkan itu, iaitu bahawa sampai habis tadi, ialah atas mazhab yang dipilihlah. Macam-macam berbagai-bagai pendapat berkaitan maksud menghilangkan ni, tapi mazhab yang terpilih daripada berbagai-bagai mazhab, maka al-musannif memilih untuk menerangkan kepada kita bahwasanya yang dimaksudkan dengan menghilangkan tadi tu ialah bahawa jadilah oleh suatu itu tiada suatu. Inilah penjelasan, inilah dia maksud makna menghilangkan. Yakni ada kaitan, ada kena-mengena dengan Tuhan. Sesuatu yang ada ni kemudiannya jadi tak ada, bukanlah dengan sendiri, bukanlah tak ada dengan sendiri. Dia tak ada tu kerana ditiadakan, dihilangkan kewujudannya oleh Allah. Kena ingat tu. Itulah maksud dia. Baik, habis tang situ. Dan makna atas muwafaqat iradat itu, apa pula maksud dia? Kan kita mengaji ta'rif sifat kudrat minggu sudah. Sambungan dia atas muwafaqat iradatnya. Maknanya menjadikan sesuatu mungkin dan menghilangkan dia mungkin atas muwafaqat dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Jadi apa maksud dia? Kan?
Muafakat ni lagu mana nak terang, nak bagi supaya kita boleh faham. Baiklah, maknanya macam ni lah. Jadi artinya beginilah, yaitu kata apa dia, muafakat atas muafakat iradat ni, bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan ia Allah akan suatu, melainkan barang yang menentukan oleh iradatnya tu Allah. Baik, jadi maksudnya mudah, senang saja. Setiap sesuatu, apalah sesuatu daripada alam ini, daripada mumkinat ini, yang Allah Ta'ala jadikan. Nampak mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Ingatlah maksud menjadikan, kita mengaji dah. Apa dia reti maksud menjadi hari tu ni, kan? Terpulanglah apa kejadian makhluk ini, apa yang dijadikan. Maksud menjadi itu mengadakan dari tak ada. Mulanya kita bermula dengan tak ada, kan, dikeluarkan kepada ada, menjadi ada. Kita ni, kan, ialah tidak ada suatu pun kejadian melainkan suatu yang Allah Ta'ala jadikan tadi, melainkan suatu yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala jadi, yang Allah Ta'ala adakan. Itu ialah muwafaqat, ialah berbetulan, tak bersalahan, tidak bercanggah. Tu maksud dia tu. Tidak bercanggah, berbetulan dengan kehendak daripada Allah. Bahasa mudahnya beginilah. Antara kudrat Allah, sifat kudrat Allah dan sifat irada Allah ni tak ada bercanggah. Tak ada bercanggah tu lagu ni lah. Misal kita kata, kan, Allah Ta'ala berkehendak menentulah, kan, menentukan akan sesuatu. Sesuatu ni ditentukan dianya ialah besar. Katalah besar, itu kehendak Allah. Dan di antara kecil dengan besar ditentukan, ditaksiskan akan besar. Kemudian Allah Ta'ala jadilah, kan? Allah Ta'ala berkehendak menjadikan sesuatu ni dalam keadaan dia tu besar. Kemudian dan Allah Ta'ala dengan sifat kudrat dia, ini cerita ta'aluk tanjizi hadis pula ni. Dengan sifat kudrat Allah, maka Allah Ta'ala menjadikan akan sesuatu tadi jadi, tapi tidak seperti yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak suatu yang dijadikan tadi sifatnya besar, kan? Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan sesuatu ni keadaan dia kecil, misalnya, kan, keadaannya kecil. Yang inilah contoh tidak muafakat. Tak serupa apa yang Allah Ta'ala kehendak, tak serupa dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Ini mustahil, takkan boleh berlaku. Ini mustahil ni, benda tidak ni, benda tak. Fahak sungguhnya, ni hak kita duk belajar wajib pada akal ni pula ni. Hak tentunya, hak semestinya apa? Hak tentunya apa yang Allah Ta'ala kehendak, hak itulah yang Allah Ta'ala akan jadikan.
Bukan yang lain, Tuhan yang sama lah, Allah juga. Kan? Dia takkan bercanggah, dia takkan berlawanan, takkan berbeza dua sifat ni. Jadi apa yang ada, contoh macam kita lah ni lah, kan? Allah Ta'ala jadikan kitanya katalah sihat, kan? Allah Ta'ala jadikan kita ni sihat. Sihat tu Tuhan kehendak atas kita. Kan? Sihat tu Tuhan kehendak. Dan Allah Ta'ala takkan jadikan sihat kalau dia tak berkehendak kita sihat. Kalau dia tak berkehendak kita sihat, maksud sekiranya Allah Ta'ala berkehendak kita tu sakit, kan? Allah Ta'ala takkan jadikan kita tu sihat, tentu sakit. Dia takkan jadi Allah Ta'ala berkehendak menjadikan kita tu sihat, tapi Allah Ta'ala pergi jadi sakit dekat kita. Takkan berlaku macam tu. Jadi senang nak ceritanya, apalah suatu yang terjadi ini, semuanya dengan kehendak Allah. Itulah maksud kataan kita dok cakap tu. Apa hak dok jadi atas kita? Hak dok jadi itu, yang menjadi itu Allah yang bersifat dengan kudrat. Nampak dah? Apalah yang terjadi dekat kita, ikutlah apa pun, kan? Kita dapat nikmat ke, kita ditimpa bala musibah ke, kan? Kita dapat satu perkara yang menggembirakan kita, atau kita terkena satu perkara yang mensedihkan kita, ingatlah pula dalam hati ni, kan? Hak ni kehendak Allah, kan? Allah Ta'ala kehendak aku sakit, kan? Maka sakitlah aku, kan? Allah Ta'ala berkehendak menimpakan aku satu bala, satu musibah, maka ingatlah hatilah, itu juga ialah kehendak Allah. Itu je lah maksud kita belajar ni, kan? Takkan kata terjadi musibah dekat kita, ni bukan kehendak Tuhan ni. Mana boleh kata lagu tu? Tu maksud dia. Kan? Kita ditimpa satu bala, kan? Ditimpa musibah, ikutlah apa musibahnya, kematian ke, kesakitan ke, kehilangan ke, kan? Hilang harta ke, hilang nyawa ke, kan? Macam-macam lah bala musibah ni. Tiba-tiba kita kata, tak ada kena mengena dengan kehendak Tuhan ni, Tuhan tak terlibat dalam perkara ni. Sudah, kan? Ni salah dia punya pasal bawa kereta laju sangat. Bawa kereta laju pergi hentam lori balak tu, tak mati lagu mana. Tak. Itu sebab kematian. Orang panggil sebab kematian. Sebab kematian tu pun kehendak Allah. Dan kita mati dengan kerana sebab tadi ni, ia juga dengan kehendak Allah. Menjadikan adanya mati itu dengan kudrat. Menetapkan kita mati dengan cara lagu tadi itu, ia tu takluk sifat iradat, ketentuan Allah atas dia. Lagu tu maksud dia yang sebenarnya, kan? Begitu. Baik, habis tang situ. Lepas tu kata lagi al-musannif, melain habis dekat tu wallahul muwaffiqu a'lam, wallahul muwaffiqu a'lam, dan bermula Allah yang memberi taufiklah ia Allah. A'lam, ialah yang lebih mengetahui. Wallahul muwaffiqu, ay hadza ma alimta, ay wa hadza ma alimta,
ataupun hadza ma alimta wallahul muwaffiqu a'lamu. Dia saya takdirnya lagu tu. Dan kita dah sebut wallahu a'lam. Iyalah betul lah tu. Adalah betul dah, tapi dia ada lagi lah huraian dia. Dan biasanya kalau nak takdir, setengah guru dia takdir lagu ni. Ai ma alimta, apa-apalah barang, ai hadza ma alimta sa'ni, apa-apa dia perkara yang kamu dah ketahui tadi aku belajar kan. Kamu tahu muafakat antara kudrat dengan iradat Allah kan. Waktu kita belajar kita tahu dah lah kan, maksud menghilangkan tadi banyaklah yang kita tahu. Tetapi wallahu, tetapi dan bermula Allah al-muwaffiqu, yang mana dialah Tuhan yang telah memberi taufik kepada kamu. Memberi taufik macam mana? Dia beri kekuatan kepada kamu, kemampuan kepada kamu keluar daripada rumah pagi tadi sampai ke masjid. Ni taufik Allah. Nak faham maksud apa Muslim nak kata ni? Kita diberi kemampuan, kekuatan, ada daya untuk mengerjakan taat. Taat kita lah ni sekarang ni apa dia? Iaitu belajar, iaitu mengaji ilmu. Kita masuk masjid, duduk dengar huraian daripada guru kan. Lalu kemudian kita fikirkan, kita tilik perah otak kita, duk fikir nak fahamkan maksud yang kita duk belajar ini kan. Akhirnya kita pun tahu kan. Lalu kita pun faham, kertilah kita. Ini semua kerja, semua urusan ni taufik daripada Allah. Walau banyak mana pun yang kita tahu ni, walau banyak mana pun ilmu yang kita kerti, tetapi Allah a'lam, lagi mengetahui. Tu Allah lagi tahu, lebih tahu daripada kita. Banyak mana sangat ilmu yang kita tahu. Ilmu yang kita tahu ni pun hak Tuhan bagi. Allah Ta'ala ilmunya, Allah berlaut berluah kan. Ilmu semua datang daripada Allah. Lagu itulah nak faham maksud dia. Baik, habis tang situ. Bermula makna iradat itu, yaitu makna iradat itu ialah sifat yang menghasilkan dengan dia tertentu mungkin dengan setengah barang yang harus baginya bagi mungkin tadi. Baik, kita nak mengaji pula apa makna sifat, apa dia sifat iradat Allah kan. Sifat iradat Allah ni apa erti dia yang kita terjemahkan hari itu dengan berkehendak kan. Sifat berkehendak Allah, iradat ni. Baik. Jadi sekali lagi kita ulang, makna iradat, sifat iradat ataupun sifat berkehendak Allah itu yaitu makna iradat ni ialah satu sifat
sifat yang ada pada zat Allah. Nah, ataupun iradat ni ialah nama bagi salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Senang sikit nak faham kan, nak lari, kita nak buat beza, nak buat beza antara sifat dengan bukan sifat, dan nak bagi ada perbezaan antara sifat dengan takluk bagi sifat. Jadi iradat ni ialah nama bagi satu sifat yang ada pada zat Allah, yang mana zat Allah Ta'ala ialah bersifat dengan sifat ini. Yang kalau kita nak terjemahkan daripada bahasa Arabnya iradat kepada bahasa nak bagi mudah faham, ialah kita buah maknanya berkehendak. Nah, ada beza dengan berkehendak. Baik. Jadi lepas tu tengok lagi, itu sifat yang mana sifat berkehendak Allah Ta'ala ini yang menghasilkan, maksud menghasilkan ni mana yang dapat ataupun yang boleh. Maksud menghasil ni yang dapat ataupun yang boleh dengan dia, ingat, dengan sebab dia, dengan dia, yakni dengan sebab sifat iradat. Sama aja macam kita hurai sifat kudrat minggu sudah, kita bahas dengan sebab. Dan pasal kita nak elak daripada kita salah faham diri sifat ni lah, diri sifat kuat, sifat kudrat atau diri sifat iradat ni lah yang boleh menentukan tanpa kait dengan zat, tanpa kait dengan zat yang bersifat. Nak lari daripada situ kan, lepas tu dia hubung dengan dia. Dengan sebab sifat iradat ini, Allah ataupun zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat berkehendak ini dapat ataupun boleh, dapat ataupun bolehlah dengan dia. Boleh apa, dapat apa dengan sifat berkehendak ni? Tertentu mungkin. Tertentu tu maknanya menentukan, akan sekalian mungkin. Tu cara nak baca pun bagi sampai boleh baca, bagi faham. Jangan boleh baca tapi tak faham. Baca boleh dah, reti dah, jauhi tapi tak faham makna, susah juga. Selain kita boleh baca, kalau kita nak reka buat faham ke semua perkataan tu, kalau perlu kita tambah olah sebarang perkataan lain, kita olah, kita tambah, takdirkan lagi. Akhirnya baru nampak maksud dia tu. Itu je lah tujuan, nak memudah kita faham je. Jadi sifat iradat berkehendak Allah ni yang menghasilkan, yakni yang boleh, yang dapat dengan dia, tertentu mungkin. Tertentu tu maknanya menentukan, bahasa kita yang lain, boleh menentukan akan setiap mungkin kita lah. Barang yang sah ada, yang sah tiada, dipanggil al-mumkinat. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Apa barang, apa perkara yang pada akal kita fikir boleh jadi sah, terbenak, akal kita terima, ada balik adanya, balik sungguhnya,
Dan balik tak ada, dia apa akal kita mengaku terima. Benda tu namanya al-mumkinat. Nah, jamaknya al-mumkinat. Kalau satu dia panggil mungkin. Itu je. Kalau banyak dipanggil mumkinat. Itu je. Semua lurah je. Baik, ingatlah satu-satu tu perkataan tu maknanya apa? Tadi tertentu tu ataupun menentukan, menetapkan. Kan? Boleh juga nak bubuh makna menetapkan. Nah, menetapkan apa? Akan setengah, dengan setengah. Nah, barang, yakni kelakuan yang haruslah ia barang baginya, bagi mungkin. Okey, mungkin sekarang ni kita lah. Contohnya kita ni mungkin lah ni namanya. Kan, makhluk Allah Ta'ala, harus Allah Ta'ala menjadikan kita, meniadakan kita. Baik. Nah, kemudiannya bukan semua perkara lah yang Allah Ta'ala tentukan ada pada kita, setengah saja, sebahagian. Lagi kalau kata semua itu mustahil pula. Kan? Contoh kan? Contoh besar dengan kecil. Besar tu mungkin harus kelakuan, kelakuan yang harus ada pada kita. Besarnya badan dia, bulatnya perut dia, kan? Satu lagi yang harus ada, boleh jadi, tidak wajib, tidak mustahil, tu mana harus kecil, kurus. Jadi gemuk pun harus boleh jadi, kurus pun boleh jadi. Tapi adakah Allah Ta'ala jadikan pada kita kedua-duanya sekali? Pada waktu yang sama, pada masa yang sama, kita tu kurus dan gemuk. Mana ada lagu tu? Tak ada. Kalau masa lain-lain boleh jadi. Dulu mula kurus kedingnya, masa muda lu, mai hawa tua makan lalu tu dia gemuk. Hal tu boleh jadi pada masa lain-lain. Tapi kalau kata pada satu masa yang sama nah, tapi kalau dalam masa yang sama, boleh tak kita kurus dan gemuk? Tak ada. Kalau kurus tak gemuk lah, tu maksud dia. Kalau gemuk tak kurus lah, kan? Itu maksudnya setengah. Daripada dua benda yang berlawanan. Kurus, gemuk, tinggi, rendah. Kan? Ada tak pada kita tinggi serta rendah? Tak ada. Pada waktu yang sama tak ada. Masa lain boleh jadi mula rendah, mai pula jumpa tengok sekali lagi tinggi pula dah. Itu boleh jadi. Tapi tak ada pada masa yang sama dua benda yang berlawanan. Mustahil berhimpun dua perkara yang berlawanan. Nah, jadi itu maksudnya setengah barang yang harus. Jadi antara salah satu tu harus, tinggi ke, rendah ke, gemuk ke, kurus ke, harus Allah Ta'ala menjadikan kepada kita. Kan? Kemudian salah satu mesti, kalau tidak kurus tinggi, kalau tak tinggi kurus. Tapi dia masuk juga dalam kumpulan harus ada, harus tak ada. Faham? Jadi hak ni ketentuan Allah. Supaya saat ni lah mula tadi, kan, yang ana sebut tadi, sihat dan sakit, kan, kita mendapat nikmat, kita ditimpa bala, ditimpa musibah, kan. Musibah tu hilang saja nikmat, orang panggil musibah lah. Dan bala-bala ni apa maksud dia? Faqdun ni'mati,
hilang nikmat daripada kita. Mula kita memperolehi nikmat Allah, kan, sangat bermanfaat kepada kita, kan. Tetapi satu ketika dihilangkan nikmat itu, digantikan dengan musibah, kan, digantikan dengan bala. Contohnya seperti sihat, itu nikmat daripada Allah. Kemudian jatuh sakit, maka sihat tu pun Allah yang berkehendak kita sihat, sakit tu pun Allah yang berkehendak kita sakit. Dalam masa yang sama, sihat dan sakit tak ada. Salah satu tu setengah tu. Salah satulah tak sihat sakit, tak sakit sihat. Begitu. Nah, semua yang ada pada kita ni, semuanya dikehendaki oleh Allah. Tak ada satu perkara yang jadi dengan sendiri dia. Tak ada satu perkara yang jadi dengan tidak dikehendaki oleh Allah. Siapa mengatakan ada sesuatu yang terjadi tapi bukan dengan kehendak Allah, jawabnya kufur iman dia. Baik. Inilah cerita usuluddin, kan, asas bagi agama Islam. Baik. Nak hurai lagi, takut tak jelas lagi. Dan makna tertentu sani. Tertentu tu maknanya menentukanlah. Dan bermula makna tertentu. Apa dia makna tertentu saat ni? Maknanya ialah merajihkan setengah yang harus atasnya atas setengah yang lainnya. Baik, jadi makna menentukan, makna menentu ni ialah Allah Ta'ala. Kena kait dengan Allah. Selagi tak nampak zat Tuhan, nampak diri sifat saja. Tu yang payah nak faham tu. Dia tak ada sifat yang sifat kudrat mengadakan, sifat iradat menentukan, semata-mata diri sifat tanpa ada kaitan dengan zat dah. Zat Allah lah yang menentukan. Menentukan tu Allah Ta'ala tentukan dengan sifatnya, iaitu sifat iradatnya. Baik. Jadi kata al-musannif ialah merajihkan. Merajihkan ni makna apa? Makna merajih ni makna memberat. Memberatkan, yakni oleh Allah. Allah Ta'ala telah memberatkan. Itulah makna menentukan. Memberatkan akan setengah yang harus, akan setengah perkara yang harus atasnya, dhamirnya kembali kepada mungkin. Allah Ta'ala telah memberatkan, telah menentukan, telah menetapkan akan sebahagian, akan setengah perkara kelakuan yang harus ada, yang harus boleh jadi terbenak, boleh berlaku ke atas mungkin ni. Merajihkan, takluk pada kata merajihkan, memberatkan tadi atas setengah yang lainnya yang harus tadi. Dhamirnya tu kembali ke yang harus. Atas setengah kelakuan, atas setengah kelakuan yang lainnya, yang lain daripada yang harus atasnya. Tak sah ni supaya kita sebut tadi. Yang kita duduk mengaji ni, supaya lagu anak sebut tadilah, kan. Katalah tadi kita apa? Sihat dengan sakit.
hidup atau mati. Ni mutaqabilat, ni orang panggil berlawan-lawanan, kan? Atas dengan bawah tu lawan lah tu. Depan lawan dia belakang, kiri lawan dia kanan, besar lawan dia kecil. Ikutlah. Ada lawan dia tak ada. Baik, salah satu. Setengah ni nak faham mudah, yang ni maksud dia salah satu daripada dua yang berlawanan. Yang mana dua-dua yang berlawanan ni harus belaka. Boleh ada pada diri kita. Sihat pun harus ada pada kita. Sakit pun harus ada pada kita. Hidup kita ni harus ada. Harus kita ni hidup. Mati kita tu pun harus. Itu maksud dia. Antara dua perkara tadi diberatkan, ditentukan, dikehendakikan oleh Allah. Salah satu daripada dua perkara yang berlawanan, yang mana dua-dua perkara yang berlawanan ini hukumnya boleh jadi ada pada diri kita. Al-mungkin ini, katalah saat ni kan, sihat. Antara sihat dengan sakit, Allah Ta'ala mengkehendaki kita sihat. Maka jadilah sihat tu pada kita, kan? Apa yang tak ada? Kalau kata kita sihat ni, hak tak adanya apa dia? Hak tak adanya sakit lah. Lagu itulah sebaliknya, kalau sekiranya kita ni sakit, sakit tu kehendak Allah lah orang panggil. Jangan sampai tak ingat ke dunia, tak ingat ke apa. Ingat sama hak tu, hak Tuhan nak. Hak Tuhan tetap dah. Hak Allah Ta'ala berberat dah. Hak ni kan, boleh ke kita? Tu makna merojeh ni, kan? Lalu kita pun sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, sakit yang Allah Ta'ala kehendaki sekian-sekian masa, bila jatuh sakit, hari bulan berapa, semua ketentuan Allah berlaku dah tu. Maka sampai harinya, sampai ketikanya, sampailah masanya yang dikehendaki oleh Allah, Allah Ta'ala jadikan kita tu sakit. Kan? Kalau sebut jadi, agu dengan sifat kudrat pula. Kalau kata menentukan atau gu dengan sifat iradat Allah. Ingatlah tu. Kan? Tak ada nak pelik Itu jadi kat kita hari-hari ni. Selama kita ada ke, selama kita tak ada ke, kan? Semua nak duduk berjalan hidup kita atas kudrat iradat Allah. Kalau iradat, kehendak Allah, ketentuan Allah, kan? Kalau kata kudrat, apa yang jadi, apa yang tiada, kan? Apa yang ada dihilangkan adanya, apa yang tak ada maka diadakan. Teguh dengan sifat kudrat Allah. Baik, habis dalam situ. Lepas tu bermula yang harus atas suatu itu. Jadi tak apalah Al-Musannif tolong habaq lagi. Jadi katanya Al-Musannif, bermula perkara yang harus atas sesuatu mungkin. Sesuatu tu maksudnya mungkin. Apakah dia perkara yang harus, yang boleh, yang terbenak di akal kita oleh ada sungguhnya ataupun tak adanya pada sesuatu mungkin, iaitu yang harus ada, harus tak ada lah ni, ialah dipanggil mumkinat. Ialah dipanggil dengan panggilan namanya mumkinat, ay mutaqabilat. Segala perkara mungkin yang berlawanan. Tu nama dia, ta'rif dia.
Maksud dia supaya kita sebut tadi, ada lawan dia, tak ada. Yang ada lawan, senang abang maksud dia. Yang ada lawan dia, tak ada. Kan? Ikutlah, tinggi lawan dia rendah, atas lawan dia bawah, depan lawan dia belakang. Gitulah maksud dia. Sekali dia akan cerita lagi. Jadi kata musannifnya lagi, iaitu mungkinat ni, perkara-perkara yang terbenak di akal kita oleh sungguhnya, ada sungguhnya ataupun tidaknya. Apa dia? Iaitu kata musannifnya, wujud dan adam. Wujud artinya ada, adam artinya tiada. Kan? Ada lawannya tiada. Makna lawan yang melawani. Ingatlah kalau sebut lawan ni, makna dia berlawan. Macam kita kata kan, miskin ataupun tadilah sihat, lawan dia ialah sakit. Maknanya sakit ni ialah melawani akan sihat. Sakit ni melawan, dia lawan sihat, dia melawani akan sihat. Macam mana nak faham maksud melawani? Dengan sekira-kira tak boleh berimpun lah. Tak boleh berimpun antara sihat dengan sakit. Apabila dia melawan, dia tak boleh ada lah. Kalau ada sihat, maka yang tak boleh adanya ialah sakit. Itulah reti dia. Kalau kata ada sakit, hak tak adanya apa? Hak tak adanya sihat lah. Sihat tu lawan pi lah. Tak ada lah. Itu maknanya ada, yang lawan dia tiada. Banyak perkara lagi lah kita boleh kias. Hidup kita, mati kita, atau berlawanan lah tu. Sihat, sakit, kaya, miskin ke, nak lawan lagu mana? Dua-dua perkara tu mungkin belaka. Boleh jadi ada pada kita, boleh jadi tak ada pada kita. Kan? Baik. Tak ada sesuatu pun yang wajib Allah Ta'ala jadikan ke atas kita ni. Kemudian apa lagi? Dan maqadir. Dan seterusnya lagi. Selain daripada mungkin tadi, mungkinat tadi, maqadiru, atah dikata mungkinat lah. Dan segala qadar, atah pada mana? Atah pada kata wujud lah. Iaitu al-mumkinat ni lagi, segala maqadir, segala qadar. Tinggi, rendah, panjang, pendek, itu qadar. Itu maksudnya qadar. Kan? Itu juga berlawanan tu. Kalau panjang, lawan dia pendek. Kalau tinggi, lawan dia rendah. Bulat, apa tadi? Gemuk, kurus, itu qadar. Satu qadar yang tertentu. Berat, ringan, semua masuk dalam tu belaka tu. Semuanya juga dipanggil namanya apa dia? Mungkinat. Benda harus ada, harus tak ada. Lepas tu lagi, dan sifat, dan atah pada kata mungkinat lah. Dan lagi seterusnya lagi, apa lagi sebahagian daripada mungkinnya lagi, iaitulah sekalian sifat-sifat. Sifat macam warna putih, lawannya warna hitam, ataupun apa lagi,
Kan ikutlah sebarang sifat. Besar dengan kecil tu sifat juga tu. Kan sifatnya besar, kan sifat yang kawan ni kecil, ada tak masuk dalam qadar lah, dan masuk dalam belenggu sifat. Dan tebal, sifatnya tebal, ikutlah apanya tu, suatu mungkin tadi tebal, kan yang ni pula nipih. Tebal lawan dia nipih, betul tak? Kecil lawan dia besar, kan gemuk lawan dia kurus, kan putih lawan dia hitam, wangi lawan dia busuk. Ikutlah apa-apa sifat yang kita boleh terbayangkan, semua kehendak Allah belaka. Semua tu ditentukan oleh Allah, kan? Dan perkara-perkara ini semua harus ada pada kita. Jangan pergi kata mustahil, jangan pergi kata wajib ada pada kita. Tak. Gitu reti dia. Lepas tunya lagi, dan sekalian zaman dan sekalian masa. Masalah siang lawan dia malam. Tu contoh. Siang tu masa 12 jam siang hari tu, lawan dia 12 jam malam tu pula, kan? Siang lawan dia malam, dia bukan boleh serupa. Kalau kita ditentukan di siang hari, siang lah, bukan malam lah. Katalah kita ditentukan oleh Allah Ta'ala, dikehendaki oleh Allah, matinya di sebelah siang hari, pagi, pukul 8 pagi, kau ikutlah, takkan berubah dah. Pukul 9 pagi, siang hari tu matilah. Kau kata nak pergi berubah tiba-tiba pergi mati pukul 9 malam ni pula saat lagi, tak ada. Tak ada lah gitu. Ini maksud ketentuan kehendak Allah. Apa berlaku semua kita duduk jalan ikut atas takdir Allah Ta'ala berlaku. Boleh ingat lagu tu senang, kan? Bukan cakap ingat je lah, i'tiqad kat dalam hati tu sama, kan? Ingat tu ingatlah, kan? Tak ada nampak kita serupa nak melawan Tuhan sangat, kan? Ni apa, boleh satu benda hak kita tak berkenan lah, kan? Nak marah ke Tuhan selalulah kita ni, kan? Contoh macam sakit tu lah, kan? Bukan subuh kita, bukannya seronok kalau sakit, kan? Kalau sihat ni kau Allah, kan? Seronok melompat-lompat, kalau boleh melompat lah, punya seronok, kan? Tiba-tiba sakit tak seronok lah, kan? Ingatlah kita duduk belajar, duduk mengaji ni, kan? Sakit pun kehendak Allah, sihat sebagaimana sihat pun ialah kehendak Allah, kan? Yang Allah Ta'ala berkehendak, kan, kita tu sihat. Lagi satu ketika lain pula kita jatuh sakit, teruklah sakit kita ni, ingat dalam hati kehendak Allah, kan? Pergi cari ubat, pergi telan makan banyak sikit ubat tu, kan? Mana nak tahu, kan? Tapi bukan kerana ubat lah, kan? Ubat makanlah, kan? Mudah-mudahan lega, kan? Mudah-mudahan lega sakit kita. Lega tu pun kehendak Allah, kan? Bukan kehendak ubat nak kita makan tu, bukan kudrat yang ada pada ubat tu bagi sembuh kita sakit, kan? Semua kudrat iradat Allah belaka. Tu duk ngaji tu, kan? Baik. Lepas tu katanya lagi al-musannif, dan sekalian tempat, dan sekalian tempat lah kita berada di tempat ni, maka terkeluarlah tempat-tempat yang lain. Allah Ta'ala berkehendak kita pagi ni pukul berapa? Kata ni jam pukul 10, 10.30. Duduk tempat kita hanya di mana? Dalam masjid. Masjid tak mana? Tak pajak song. Tu tempat tu. Sekian jam tu masak, zaman masak. Pukul berapa tu masak, kan? Pukul 9 maka ternafilah pukul jam yang lain, kan? Tempatnya di mana? Sini. Dia buat apa? Kehendak Tuhannya. Allah kehendak kita belajar ni masa ni, kan? Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, boleh belajar, boleh mengaji,
Kan? Lepas sat lagi, habis mengaji sat lagi, balik duduk tempat lain pula. Kan? Tu berlawan-lawanan lah tu. Takkan kita kata, "Lah ni sekarang ni saya duduk dalam masjid. Dalam masa yang sama saya duduk di rumah saya." Mana ada lagu tu? Dia berlawanan, tak boleh berlaku. Satu perkara aja. Yang boleh ada pada kita. Tak boleh berubah. Dua tiga perkara yang berlawanan pada masa yang sama pada kita. Tak ada lagu tu. Itu mana setengah. Tak faham makna setengah tadi ni. Baik. Lepas tu lagi katanya lagi al-musannif, dan sekalian panca indera. Setengah-setengah ibarat, baiki sikitlah, tobik sikit. Setengah ibarat kita, dan dia tak guna dengan sekalian panca indera. Dia buat ibarat dengan segala jihad. Segala jihad, segala pihak. Pihak atas, pihak bawah, pihak depan, pihak belakang. Itu mana segala pihak yang 6 ni. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tapi ibarat naskah kita ni, dia buat ibarat dengan panca indera. Kan? Jadi panca indera ni, nak hurai tu, kita kena hurai lagu macam mana. Maksud segala pihak. Kan? Panca indera ni kita ada 6 panca indera. Ialah mata, kan? Mata melihat, telinga mendengar, kan? Lidah rasa, tangan jamah sejuk panas, kan? Baik. Jadi tu pun boleh juga maksudnya, kan? Berlawanan lah juga, kan? Contoh kita tengok dengan mata kita, kan? Sesuatu yang kita lihat tadi warnanya hijau, maka ternafilah warna yang lain, kan? Maka tidaklah warna yang lain yang kita lihat. Itu berlawanan juga orang panggil. Tak ada lah masa yang sama kita tengok sesuatu tu warnanya hijau, dan dalam masa yang sama yang kita tengok juga warnanya merah. Dah nampak satu benda tu warnanya hijau lah. Hak lain daripada warna-warna hijau tu berlawanan lah tu orang panggil. Tak ada lah maksud dia. Begitulah kita nak cerita tajuk. Kalau kata panca indera, kita rasa manis, tak ada lah masin, tak ada lah pahit, manis lah. Tu erti dia, kan? Begitulah. Panas, jamah dengan tangan, pegang, berasa panas, tak ada lah sejuk tu. Sejuk dengan panas berlawanan. Itu contoh dia. Ataupun setengah ibarat yang lain, segala jihad, segala pihak. Apabila kita berada di hadapan sesuatu, maka ternafilah segala pihak yang selain daripada ketika tu kita berada di hadapan sesuatu. Duduk dah depan, lawan dia belakang lah. Depan kita tu kita berada di hadapan tiang. Ni tiang, kita duduk depan tiang, kan? Bermakna kita berada di hadapan tiang. Maksud dia duduk depan dengan tiang lah, erti dia. Bukan belakang tiang dah, duduk depan dengan tiang, kan? Artinya di hadapan kita cuma ada tiang aja lah. Ada benda lain lagi tak? Tak ada. Ternafi belakang lah, lawan dia belakang. Maksud dia, bila kita berada di hadapan sesuatu, ternafilah kita berada di belakang sesuatu. Tiang, duduk depan tiang. Adakah masa yang sama kita tu ketika sedang berada di hadapan tiang, bolehkah kita kata ketika kita duduk di belakang tiang? Tak, mana boleh. Dia dua benda berlawanan. Kalau kita duduk di depan tiang, maka tak ada lah di belakang tiang. Kecuali kalau kita pergi beralih tempat, duduk di belakang dia, belakang tiang tu, kan? Kita membelakangi dia, kan? Belakang mana tiang di belakang kita, maka berlawanan lah. Maka tak ada lah hadapan tiang, berhadap belakang. Itulah
Kan asal dia begitu. Hak kata depan lawan dia belakang, atas lawan dia bawah, asal dia begitu. Sebab tu nampak hari tu ni, masuk depan, masuk belakang, kiri ke kanan ke atas ke bawah, maksudnya sesuatu. Kalau kita berada di hadapan, yakni hadapan sesuatu. Kalau kita berada di belakang sesuatu. Kalau kita duduk di sebelah kiri, mana kiri sesuatu. Ada sesuatu di sebelah kiri kita. Kalau kita duduk di sebelah kanan, kita berada di sebelah kanan sesuatu. Atas pun serupa, bawah pun serupa. Tu asal makna dia. Sebab depan dengan belakang dia amrul iktibari, dia tak nampak. Dia tak wujud. Yang wujud sesuatu yang wujud ni. Okey, baik. Habis tang situ. Lepas tunya lagi sikit lagi perhabis ni. Kemudian katanya lagi al-musannif. Ayat panjang lagi no. Maka mungkin itu, maka ni tafri' dia panggil. Tak apalah kita boleh berhenti itu dah. Jadi kita berhenti pada kata maka mungkin itu harus atasnya. Itu pun station lah tu. Baik, kita berhenti pada kata maka ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.